Ya, demikian tadi ya, kita bersama rakan tugas kita Siti Ramizah dari daerah Tempurung dengan pengisian telefon dibawakan lengkap bersama rakan-rakan kita. Dan di pagi ini kita ada sebenarnya dua wawancara yang akan kita bawakan terus sampai pagi. Jadi wawancara yang kita bawakan, wawancara pertama ini mengenai permainan Beyblade secara dalam talian. Macam mana ni? Macam mana usulnya tu? Selalunya kalau saya melihat Beyblade ni, saya tidak pernah bermain Beyblade, tapi anak-anak buah di rumah, anak buah memang gemar. Memang dah pernah mencuba juga? Pernah sekali, tapi tidak pandai tu. Tidak pandai. Handal tak lagi saya tu. Ya, handal. Handal tu planting. Jadi inilah yang akan kita bawakan. Menerusi wawancara kita permainan Beyblade secara dalam talian, apakah yang akan dijelaskan? Kita ni bersama tetamu undangan kita, siapa saja? Ya, audio penonton, kita akan membawakan audio penonton terus saja kepada wawancara kita. Yang pertama, wawancara secara virtual. Dan seperti yang dinyatakan tadi, kita akan berbicara mengenai dengan permainan Beyblade. Permainan Beyblade secara dalam talian. Dalam masa kita ni teranah di rumah, wabak COVID-19, COVID-19 ini juga, everything yang nyurah dibuatkan melalui online dan secara virtual. Ini tadi kita bincangkan macam mana demo pertandingan secara online ini. Dan untuk berbincangkan mengenai perkara ini, apa kata kita sapa tetamu yang kita jemput untuk diwawancara secara virtual, iaitu Haji Rosaimi bin Haji Lamat. Beliau adalah merupakan seorang penganjur pertandingan permainan Beyblade secara virtual. Apa kata kita sapa beliau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini, Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita membincangkan dengan permainan Beyblade secara dalam talian ni. Jadi sebagai permulaan kami ni ingin kami tahu ya macam mana dalam talian ni. Jadi bagaimana sebenarnya idea ni boleh timbul kan bermain Beyblade ni dalam talian. Macam mana ni? Mungkin boleh diterangkan kepada penonton kita. Silakan tuan. Terima kasih diucapkan pada sampai pagi yang sudi menumbuh saya bagi mengetahui permainan Beyblade yang diadakan secara dalam talian yang telah saya anjurkan sepanjang gelombang kedua COVID-19 yang melanda negara kita ni. Adapun idea penganjuran permainan Beyblade ini yang diadakan dalam talian ini muncul dari permintaan rakan-rakan jua seperti yang diketahui ramai semenjak COVID-19 ini penganjuran Beyblade tidak memungkinkan untuk pemain bersaing secara bersemuka. Dari itu saya mengambil pendekatan untuk mencari kaedah baru untuk permainan Beyblade ini tetap diteruskan walaupun mengalami perubahan yang amat ketara. Seperti sebelumnya pemain akan berlawan di stadium yang sama tapi permainan dalam talian ini hanya diperlukan pemain membuat tarikan sendiri di rumah masing-masing. Macam itulah. Okay. Jadi Haji, saya ingin bertanyalah pada Haji kalau mungkin Haji mengetahui yang saya dapat daripada pengenalan Haji tadi, ramai usulnya yang gemar bermain permainan Beyblade kalau bis kita boleh kongsikan kepada kami dan juga penonton sampai pagi. Berapa ramai sebenarnya yang kita tahu yang gemar memain Beyblade kalau di negara kita ni, di negara Brunei Darussalam ni, Haji? Penggemar Beyblade ni sebenarnya ramai. Sebelum COVID ni memang ramai memang ramai permainannya, lebih dalam 200 lebih pun ada permainan ini, banyak ni. Kalau untuk dibukakan slot untuk 200 lebih pun penuh. Memenangkan COVID yang melanda negara kita ini pada tahun 2020, permainan itu pun kurang juga, dan kekurangan itu pun memaksa macam tadi tidak ada orang untuk bermain lagi kan, berjumpa. Maka pun jadi itu saya pun membuat untuk Beyblade ini supaya orang tu minat lagi kembali untuk supaya dalam talian ini, supaya pemain itu minat lagi semula untuk berkecimpung lagi dalam permainan Beyblade ini. Dan masa ini pun rata-rata dalam 50 orang peserta yang semula tanpa pelan-pelan untuk bermain Beyblade ini semula lah. Ya. Jadi kalau tadi galakan untuk bermain Beyblade ini memang ramai sebelum ini. Ini melalui kaedah baru masa ini dalam talian. Mungkin tuan boleh mengungsikan macam mana format permainan dalam talian ini menjadi satu orang tanda tanya kemuskilan kami ni macam mana sebenarnya untuk bermain dalam talian ini. Format permainan ini dibuat
pertandingan menggunakan masa pelang tu. Masa tu contohnya seperti saya memberikan masa 40 saat untuk satu tu permainan itu, dan peserta tu pun mestilah menghampiri masa 40 saat ataupun jam ataupun yang mana paling hampir lah. Kira 40 saat itu garis aras saja, seperti tim peserta A mempunyai masa yang diambil itu dalam 38 saat, kira macam mana jam ni ini depan saya ni 30 saat dan ataupun 38 saat tim A, dan tim B yang pemain B mendapat 41 saat. Maka yang akan dikira pemenang yang B pelang tu, pasal ia dapat 41 second saja kan dari 40 tu, dan yang A tu 38 ia mempunyai 2 second untuk mencapai ke 40 saat. Yang pemenangnya ialah yang B yang mempunyai masa 41 saat, yang hampirlah ke 40 saat itu. Itu dia ya, antara yang telah dikongsikan dengan formatnya. Dan seterusnya. Jadi macam mana kalau kategori ni, Haji? Mungkin kita boleh terangkan apa sajakah kategori-kategori yang terdapat dalam pertandingan ini? Dalam pertandingan dalam talian ini saya telah membuat beberapa kategori dan pada mula-mula bulan Ogos lalu semasa gelombang kedua melanda, saya telah pun membuat penganjuran buat kali pertama dalam talian, iaitu pertandingan pusingan paling lama, yang mana Beyblade yang berpusing paling lama, paling batas lah berantai tu, ia yang dikira pemenang tu, macam kira berantai 2 minit, yang lain seminit atau yang 2 minit atau yang dikira pemenang. Dan kategori yang lain juga masa yang paling hampir. Penganjur ada membuat penganjuran dalam masa 30 saat, 40 saat, di mana pemain yang paling hampir dalam masa yang diberikan itu ia akan jadi pemenang. Dan juga baru-baru ini diadakan juga penganjuran kategori 1 lawan 1, yang mana 1 lawan 1 ini pemain akan berlawan 1 dengan masa yang diberikan oleh penganjur, seperti masa diberikan 20 saat, mana yang peserta tu yang menghampiri ataupun yang terdapat 20 saat itu akan jadi pemenang. Dan pemenang itu akan marah ke pusingan seterusnya tu, pusingan sehinggalah ke pusingan akhir. Haji Rusami, saya tertarik sebenarnya apabila menyaksikan video tadi usulnya apabila menyaksikan video tu orang memain Beyblade ni yang terkanang di di kepala masa ni, di fikiran masa ni permainan gasing lebih kurang macam gasing usulnya Haji gasing moden ni macam kira gasing moden pelang ni, pasal dia permainan yang damit juga kan. Macam yang seperti dia ada di tangan saya ni ini Beyblade yang namanya Super King ni, yang mempunyai ada driver, cases dan player untuk pemain menggunakanlah yang Beyblade dalam talian ini juga boleh. Sebenarnya kan barang-barang Beyblade ni macam kita ni lihat macam mainan suatu saja, tapi saya sebenarnya pernah menyaksikan dulu, wah harganya. Tapi kalau sudah minat itu harga telak tepi lah sebab minat. Jadi di sini Tuan, adakah semasa pertandingan para peserta lain boleh menonton secara live ni? Adakah ada platform yang digunakan, Zoom-nya mungkin first time, dan ada kaedah-kaedah yang lain? Macam mana ni Tuan? Memang para peserta lain ataupun orang ramai juga boleh menyaksikan perlawanan ini secara langsung melalui Google Zoom, di mana link akan dikongsikan di Facebook, Instagram dan grup-grup WhatsApp Beyblade 30 minit sebelum pertandingan tersebut diadakan. Dan perkongsian ini juga untuk memberi peluang kepada mereka untuk memberi sokongan padu kepada pasukan-pasukan yang menyertai sepanjang perlawanan tersebut diadakan. Okey, itu dia. Jadi bagaimana pula dengan penilaian yang dibuat oleh para juri secara dalam talian ini? Penilaian dan keputusan untuk setiap pemenang ditentukan oleh pihak penganjur, di mana pengiraan masa secara langsung akan dibuat untuk peserta menyaksikan sendiri pengambilan masa yang mereka perolehi dalam permainan tersebut. Kaedah ini juga untuk memastikan kedua-dua belah pihak
berpuas hati sekaligus dapat menyaksikan masa lawan masing-masing supaya dapat menyaksikan mana yang paling hampir masa yang mereka pertandingan itu. Okay. Saya tahu apabila melihat ini lagi video tadi tertarik sebenarnya. Kamu cuba. Mesti dicuba sebenarnya. Mesti dicuba. Ya Haji, kalau untuk macam kalau saya sendiri ingin mencuba bermain Beyblade, apa nasihat kita, Haji? Apa yang saya perlu tahu sebenarnya? Kalau untuk permainan dalam talian ini peserta hendaklah mempunyai Beyblade, Beyblade apa saja jenis Beyblade yang penting Beyblade, dan mempunyai juga stadium yang penting untuk membuat tarikan di rumah masing-masing yang stadium ini. Okey. Saya tadi terfikir apa sebenarnya stadium ini. Rupanya ia sudah tempat untuk terma yang tertentunya. Hanya orang yang minat Beyblade saja yang tahu ni rasanya. Lepas ini Denny boleh ke kedai lah mencari mencari stadium ni. Kadang ada jual stadium. Salah tu data tu. Stadium Beyblade-nya. Besar katanya. Okey. Dan juga pastinya dalam setiap pertandingan perlawanan yang diadakan pasti ada cabaran-cabarannya. Jadi macam mana cabaran-cabarannya itu, Haji? Sepanjang penganjuran dalam talian ini memang terdapat beberapa cabaran. Antaranya untuk memastikan pengiraan masa peserta itu dibuat dengan tepat, ianya memerlukan keadaan internet yang stabil. Di mana jika terdapat gangguan internet di antara penganjur dan pemain, maka ianya amat menyulitkan untuk pengambilan masa yang tepat. Dari itu, pihak penganjur akan memberikan peserta untuk membuat tarikan semula bagi memastikan dari mula Beyblade itu berpusing sehingga ianya berhenti dari berpusing untuk mendapatkan masa yang tepatlah. Okay. Haji, mungkin boleh dikongsikan, Haji, kalau dari segi perbelanjaan barangkali, anggaran kita lah, anggaran perbelanjaan, kalau macam saya sendiri yang saya bagi tahu arah Haji tadi amat tertarik sebenarnya, akan mencuba. Jadi perbelanjaan yang saya harus tahu untuk yang permulaan, berapa tu Haji kalau kan cuba ni orang berjinak-jinak sebab ia minat bermain Beyblade ni. Beyblade ni ada yang berjual juga yang yang murah, ada RM10, ada berjual di cube-cube juga. Dan yang penting juga RM10, dan keanggaran pun ada yang sampai ke RM80 lah, ikut jenis-jenis Beyblade juga. Tetapi Beyblade ni yang uniknya ya boleh ditukar-tukar barangnya tu yang Bali yang satuan ni diambil ke arah Beyblade yang satuan ini untuk dicantumkanlah menjadi Beyblade itu sesuai dapat untuk dimainkan yang sesuai macam itulah ikut format penganjur yang berikan lah. Ya. Jangan heran kerana dia ni diam-diam masa ni sekarang dia main Beyblade di rumahnya. Jadi harga bermula pada RM10 ke RM80. Jadi okeylah untuk saya permulaan RM10 itu memadai lah barangkali kalau atau expert sudah bolehlah RM80 atau saya expert ya terpanting-panting keluar daripada stadiumnya. Okey. Jadi di sini Tuan Haji, bila sebenarnya pertandingan ini akan diadakan dan bila mereka yang ingin menyaksikan ini boleh mengikutinya? Orang lama boleh menyaksikan untuk pertandingan ini poster untuk seminggu ataupun 2 minggu sebelum pertandingan akan dikeluarkan arah poster, arah Facebook, Instagram untuk penganjur punya penganjur punya Instagram dan Facebook ataupun grup WhatsApp supaya orang ramai ataupun peserta tahu apa formatnya, hadiah-hadiah yang akan diberikan dalam pertandingan tersebut. Okey. Soalan terakhir Haji apakah harapan daripada pihak BIS kita, harapan dari pihak pengajar, pihak BIS kita mengenai dengan permainan Beyblade di negara kita ini? Silakan. Harapan saya semoga permainan Beyblade ini akan terus diminati berkembang di negara ini, sekaligus dapat dilaratkan ke peringkat yang lebih tinggi, memandangkan permainan ini juga mempunyai potensi yang baik dan sesuai dimainkan oleh semua peringkat umur, anda kira kanak-kanak, orang dewasa, lelaki dan perempuan.
Okey, itu dia antara penjelasan yang telah pun dibawakan. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Haji Rusaimi bin Haji Lamid atau penganjur pertandingan permainan Beyblade. Jadi kita jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Jaga diri Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, itu dia ada penonton. Permainan Beyblade secara dalam talian. Jadi mungkin Dennis tadi katanya kan berjinak-jinak main Beyblade tadi, macam menarik perhatiannya. Betul, memang menarik perhatian. Sebenarnya saya pernah menyaksikan yang saya beritahu tadi, anak buah memang ada main, tapi dia pernah mencuba. Tapi apabila menyaksikan video tadi, wawancara juga diberitahu bahawa ada pertandingan dan ramai je pengikut dan penggemar permainan Beyblade. Sebenarnya permainan ini diminati oleh penerbit kita ni. Dalam diam-diam. Sebenarnya ia minat. Ini mungkin menjadi satu hobinya kali. Penerbit kita pada hari ini boleh kita diperkenalkan ya. Nur Izzat Haji Ismail. Itu penerbit kita pada hari ini. Mungkin juga beliau merupakan salah seorang peserta barangkali. Entah. Mungkin dia tak tahu. Tapi rupa-rupanya sekarang tadi bertanya. Dan juga pembantu penerbit kita pada hari ini Haji Ahmad Safari. Jadi seperkara lagi Atul, yang saya tertarik Atul lah, permainan Beyblade ini mengenangkan saya permainan gasing. Jadi kalau saya dari cara saya melihat perkara ini, saya melihat daripada sudut cara ini adalah salah satu cara untuk kita ni mempertahankan ataupun memperkenalkan barangkali permainan gasing ini. Sebab tidak semua orang mungkin ada peluang untuk bermain gasing, apatah lagi memiliki gasing. Gasing memang rasanya memang cukup mahal lah. Jadi mungkin boleh bermula daripada Beyblade dulu. Selepas satu kali mungkin boleh pelan-pelan ke gasing. Tapi kalau sudah Beyblade memang yang lagi ke gasing tu sebab macam-macam. Macam-macam. Maunya cuba dulu gasing. Gasing dulu baru Beyblade ataupun Beyblade dulu baru gasing. Sekarang tandanya kalau Denny sendiri pernah bermain gasing atau yang tradisional Kalau saya sendiri bermain dah pernah, melihat depan-depan pun sebenarnya dah pernah atau dalam TV saja pernah melihat saya permainan pernah gasing. Memang mula orang tadi arwah nenek memang dia membuat gasing dan bermain gasing. Jadi berkesempatanlah macam mana cara membaling gasing berkenaan, orang menyimpul talinya, tali itu disimpan di sini, membaling itu ada caranya. Kemudian orang di scoop lagi gasing itu kalau sudah berputar, jadi ada tempat scoop itu berapa lama yang boleh berputar. Jadi sama konsepnya dengan pertandingan tadi sebenarnya. Sama konsepnya, yang lama pusingannya sama, tapi dorong ini ada penariknya. Saya panggil penarik, saya tidak tahu sebenarnya, tapi yang saya tahu pada penariknya. Kemudian itu yang dikatakannya ada stadium atau jadi dibaling di sana tu. Lurus bukan dibaling tu, dia ditarik saja sampai letak dekat arah stadiumnya tu, jadi ditarik. Jadi orang dalam kawasan stadiumnya tu sajalah. Dalam kawasan stadiumnya. Kalau stadiumnya dah besar ramai saja. Boleh belaka kalau besar. Kalau sudah expert lah. Saya mikirkan sebenarnya saya tidak tahu apa namanya, tapi bila mengatakan tadi stadium macam berfikir stadium mana? Rupanya ada tempat khusus untuk bermain Beyblade ini. Cukup menarik sekali. Memang cukup menarik. Sepertinya je macam yang pernah Tani ceritakan juga dalam usaha kita ni sebenarnya mengekalkan permainan tradisi bercakap mengenai permainan tradisi ini. Congkak masanya sudah ada di dalam aplikasi telefon bimbit. Auda boleh mendownload saja, dibuat naik telefon bimbit Auda dan boleh cuba bermain congkak menggunakan teknologi terkini. Jadi macam-macam sebenarnya. Sebenarnya. Ini sebenarnya kan dengan permainan tradisi ini boleh kita praktikkan yang aslinya juga. Sebab kita ni kan menyuruh anak-anak kita ni mencuba sesuatu yang baru bagi mereka. Padahal perkara ini, aktiviti ini adalah yang sudah lama. Yang dipraktikkan oleh indong bapa, datuk nini diorang. Tapi kenapa indah diorang merasai permainan ini, dan juga ini merupakan salah satu ilmu kepada mereka, dan mereka akan bertanya asal usulnya di mana, caranya dan sebagainya. Memang yang lama ini sudah dipraktikkan dalam kehidupan moden ketanian seperti yang Dani katakan. Kalau pemain congkak ada melalui aplikasinya. Menggunakan adaptasi aplikasi yang terkini dalam era digitalisasi pada masa ini. Jadi negara kita ni indah ketinggalan. Tadi sama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara yang lain. Tepat sekali. Jadi menarik sebetulnya yang kita bawakan pada pagi ini menerusi rampai pagi daripada tanah, tanaman, permainan, kegasing dan sebagainya. Jadi banyak dana juga yang telah pun dikongsikan herba-herba yang dikongsikan daripada rakan-rakan kita. Betul. Kalau tadi daripada daerah Belak mengenai dengan orang kata ni cuaca Tengkujuh. Jadi
dan daripada daerah Tutong, Herba. Dan Ketani tadi ke daerah Belait mengenai dengan perniagaan. Semuanya Temburong maksud saya. Mengenai dengan perniagaan belia. Jadi semuanya berkait rapat dalam kehidupan kita, daripada Ketani berusaha, menangani masalah, cabaran dan juga sebagainya. Banyak petani praktikan dan juga kita terapkan sampai pagi pada hari ini. Betul. Dan maklumat yang terakhir sebelum kita beralih kepada berita, kita ingin kongsikan perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak di Dewan Sekolah Rendah Nakhoda Ragam Abdul Rashid Kampung Menunggu akan diadakan pada hari ini 14 bulan November pada pukul 10 pagi hingga pukul 2.30 petang nanti. Iya, jadi kepada penduduk kenalah bersedia mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah terus datang secara walk-in dengan membawa kad pengenalan pasport serta kad ataupun brohim base kita. Jadi kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas berita ini nanti. Pastikan terus bersama kami sampai pagi.